Hamilton terletak 125 km di selatan Auckland. Dahulunya Hamilton hanyalah pusat perkhidmatan pertanian. Kini ia adalah kota keempat paling padat penduduknya di New Zealand dan perbandaran ketiga paling pesat berkembang. Hamilton tidak terkecuali daripada komuniti Melayu dari Malaysia. Ada 50 orang daripada 10 keluarga berstatus pemastotin tetap di sini. Manakala 20 orang lagi adalah penuntut di Universiti Waikato. Seringkali rumah Haji Roslan Idrus yang berasal dari Pulau Pinang menjadi lokasi komuniti Melayu berkumpul. Suasana berkumpul menjadi meriah bukan kerana juadah sajian, tetapi apabila masing-masing sibuk bertanya khabar dan bertukar cerita. Kak Zah dengan Abang Roslan ni memang suka sangat bantu orang. Dan memang dia ramailah kenal dengan orang kat New Zealand ni. Rumah Kak Zah ni boleh dikatakan sentiasa ada orang datang. Daripada orang ni memang jenis suka membantu. Haji Roslan berhijrah ke New Zealand sebagai tukang sembelih pada penghujung tahun 1999. Pada tahun berikutnya, barulah beliau membawa isteri dan anak-anak meninggalkan tanah air. Pengalaman 17 tahun di perantauan mengajar Haji Roslan betapa pentingnya jati diri bangsa dan pegangan agama yang teguh. Hal ini beliau akui terutamanya dalam hal mendidik anak. Start daripada dia kecil-kecil lah. Orang kata apa, melentur buluh biar pada rumbung kan, itu memang betul. Pada budak-budak kecil, dari kecil-kecil tu kita didik anak kita macam mana kita jaga kepung dia kat Malaysia. Kena lebih lagi lah. Lebih lagi lah. Sini-sini lagi kena banyak lagi pengaruh kuat tu. lah. Kitanya Melayu tu kena kuat lah. Haji Roslan dan Hajah Azizah mempunyai 3 orang anak. Membesarkan mereka di perantauan bukan satu kerja yang mudah, tapi penuh cabaran. Haji Roslan mengakui ibu bapa perlu kuat jiwa Melayunya untuk pertahankan budaya hidup Melayu di perantauan. Anak-anaknya dididik dengan disiplin yang kuat sewaktu berada di rumah. Pergaulan mereka di luar rumah turut dipantau dengan ketat oleh Haji Roslan dan Hajah Azizah. Kitanya Melayu tu kena kuat lah. Cukup time semayang, cukup time mengaji, cukup time baca buku, cukup time mandi. Masa dia kecil-kecil kena start. Kena psikologi. Psikologi lah. Kami banyak psikologi lah. Cakap, kita ni Melayu, apa pun. Kita orang Melayu, kita orang Islam. Tak boleh itu, tak boleh ni, kita kena bagi tahu. Bagi dia orang faham. Kami tak sekat dia nak kawan ke berkawan, tapi kami nak tahu siapa kawan dia. Siapa kawan dia. Rumah dia kat mana. Kawan tu kawan macam mana kan. Tapi curfew dia tak curfew. Pukul 9 tu kena balik rumah. Masalah lebih daripada 18 tu dia bebas. Bebas. 16 pun dah boleh lah. 16 dah boleh keluar dari rumah. Sebab saya pun ada lah tempat kerja saya pun ada jugalah yang saya dengar cerita umur 18 mak dia suruh keluar rumah. Pandai-pandai lah cari makan sendiri. Lepas tu tak rumah kambing tu yang hanyut sana hanyut sini ni. Oh, try salmon ni. Masa berkualiti bersama-sama keluarga tidak sama sekali disia-siakan. Seringkali breakfast bar antara dapur dan ruang makan menjadi tempat mereka berkumpul untuk bersembang.
Kesempatan ini digunakan Haji Roslan dan Hajah Azizah untuk memantau aktiviti harian anak-anak mereka. Haji Roslan turut mewajibkan mereka sekeluarga bertutur dalam bahasa Melayu sewaktu di rumah dan semasa keluar bersama-sama. Dahulu ada juga kebimbangan yang akan menjejaskan penguasaan bahasa Inggris anak mereka. Namun teguran guru sekolah anak mereka menyedarkan Haji Roslan betapa pentingnya penggunaan bahasa ibunda. Sebab masa tu kita takut dia tak boleh cakap English kan. Jadi kita bercakap putih dengan dia. Tapi cikgu kata no. Don't talk English with your kid. Talk at home. Dia kata speak your language. Don't worry about them at school. Dia kata budak-budak ni masa dekat sekolah dia boleh bercampur. Ayam dengan itik. Tapi memang betul ayam dengan itik. Anak saya yang nombor 2 tu tak boleh orang putih. Tapi cikgu dia bagi buddy system. Seorang kawan dia ikut dia. Tapi jadi macam ayam dengan itik lah. Dia ni cakap orang putih, dia ni cakap Melayu. Tapi dia orang boleh communicate. Dia faham. Kejap je. Tak sampai berbulan lepas tu dia pula ngajak kita. Oh, ini salah sebutan dia bukan macam ni. Salah. Jadi tu sebab kat sekolah apa, kita pergi kerja cakap bahasa Inggeris. Bila cakap bahasa Inggeris kat rumah mak marah. Mak cakap Melayu. Tu kita pun macam biasa kat rumah memang akan confirm cakap Melayu. Rumah memang balik rumah memang confirm cakap Melayu. Lepas tu kita orang cakap Kedah pula kat rumah kan. Tu orang siapa-siapa datang semua macam pelik. Diorang ni duduk New Zealand ke duduk Malaysia ni. Cakap Kedah semua elok lagi kan. Sebaik-baik perkara itu adalah yang pertengahan atau seimbang. Prinsip inilah yang diamalkan oleh Haji Roslan. Di celah kesibukan mencari rezeki, dia tetap meluangkan masa untuk bersama anak-anak. Dalam ketegasan beliau mendidik, masih ada ruang diberikan untuk mereka bermesra dan bermanja. Hasilnya, anak-anak Haji Roslan membesar tanpa terpengaruh dengan cara hidup yang bertentangan dengan adat Islam dan budaya Melayu di sekeliling mereka. Greenlee Premier Meats Limited. Kilang sembelihan dan pemprosesan daging lembu ini terletak di Morrinsville, 30 km dari Hamilton. Kilang ini mengeluarkan produk daging berkualiti premium yang 100% halal. Produk keluarannya diekspor ke 40 buah negara termasuk Amerika Syarikat, China, Eropah dan negara-negara Islam termasuk Malaysia. All of our product is halal. Everything we produce here at Greenlee, including bobby calves and adult beef, is all halal. I think Greenlee was, along with one other meat company, was the first meat company to be listed for with the Malaysian license. That was listed by Jakin. Di kilang inilah tempat Haji Roslan mencari rezeki sejak 5 tahun lalu. Beliau bertugas sebagai penyelia di bahagian penyembelihan. Satu perkara yang boleh dibanggakan ialah Haji Roslan merupakan satu-satunya anak Melayu yang dilantik dalam pasukan pengurusan kilang ini. We just saw some great potential. We knew Roslan had been a supervisor previously at another meat company, and he had all the attributes that Greenlee likes. You know, he's a very good team player. Haji Roslan bertanggung jawab memastikan kerja-kerja sembelihan, melapah dan pemprosesan daging
serta penggradean produk dilakukan dengan cara yang betul. Selain memastikan standar piawai sembelihan halal dipatuhi, Haji Roslan turut menjaga kebersihan kilang dan tahap kesihatan serta keselamatan para pekerja. Biasanya Haji Roslan menyelia hampir 30 orang pekerja dalam setiap satu shift operasi, yang mana sebahagian daripada mereka beragama Islam. Sebagai menghargai kepercayaan menganggotai pengurusan kilang, Haji Roslan mahu menerapkan budaya kerja Melayu yang produktif dan kaya dengan semangat bantu-membantu dalam kalangan pekerja di bawah kendaliannya. Ini peluang kita untuk tunjuk kita punya budaya kerja. Bila kita boleh, bukan kata kita kerja kita abai ibadat. Kerja kita boleh bagi masa untuk kerja, untuk pergi semayang dengan cara gile-gile ganti-ganti. Benda-benda ni semua dia orang tak nampak dulu. Dulu kalau kita nak minta time semayang, dulu memang susah. Kita cuma dibenarkan buat semayang masa time break. Tapi bila kita kata no, benda ni kita boleh buat, kita boleh handle. Bagi saya handle. Jadi tak ada masalah sekarang ni. Dia orang nak pergi semayang, tak ada masalah. Haji Roslan bekerja 12 jam sehari, 4 hari seminggu di kilang sembelihan. Walaupun sibuk, keluarga tetap menjadi keutamaan. Beliau berbahagi tugas dengan istrinya menguruskan rumah tangga dan mendidik anak-anak. Bahagi masa tu, hujung minggu memang time saya dengan keluarga. Sebab kalau hari bekerja tu, sebab saya kerja malam, dia orang sama ada pergi sekolah atau pergi pagi. Jadi memang saya tak berjumpa sangat. Bab ni banyak orang rumah saya yang handle benda-benda ni. Demi keluarga dan anak-anak, Puan Azizah sanggup berhenti kerja. Namun untuk menambah pendapatan keluarga, beliau membuat kerja-kerja yang boleh dilakukan dari rumah, seperti menawarkan khidmat catering dan juga ejen pelancongan dan percutian. Rumah kediaman mereka turut dijadikan homestay untuk orang-orang Melayu yang dalam perjalanan ke Auckland atau Wellington yang singgah bermalam. Mereka juga menerima tetamu dari luar negara yang datang bercuti dan melancong ke Hamilton dan kawasan sekitarnya untuk bermalam. Tahun 2016 amat bermakna bagi Haji Roslan dan Hajah Azizah. Tahun itu tibalah giliran mereka ke Tanah Suci untuk menunaikan rukun Islam kelima bersama-sama Lembaga Tabung Haji Malaysia. Detik itu tidak dapat dilupakan, bukan hanya kerana berpeluang menjadi tetamu Allah, tetapi juga kerana mereka belum pernah meninggalkan anak-anak bersendirian jauh di mata selama 2 bulan. Berat terasa di hati untuk berpisah lama, namun panggilan Allah memang memerlukan pengorbanan. Tambahan pula mereka tetap tidak akan selamanya berada di sisi anak-anak.
Detik bersejarah itu juga adalah ujian kematangan untuk anak-anak mereka. Apakah didikan daripada ibu dan ayah selama ini berkesan dan berjaya? Amanah untuk menjaga adik-adik ditinggalkan kepada Daniel selaku anak yang sulung. Tapi time tu mula-mula tu fikir macam oh bolehlah keluar balik lambat semua, tapi dah time datang tu kan macam mak ayah tak ada dah pun rasa macam hargai diri orang ada macam kalau dia orang tak ada rasa macam ni ke semua tu, lepas tu tak rasa dah macam nak balik lewat ke apa. Lepas tu kami terus balik tak dah memang disiplin jangan balik lewat kan, mak ayah tak ada pun janganlah balik lewat. Rasa berdosa kalau macam buat benda diorang larang kan. Kira daripada kecil lah Kira rasa macam bertanggungjawab lah. Macam apa kita buat, kita fikir benda ni bagus tak bagus. Kalau tak bagus ke kenapa nak buat? Kalau bagus ke okey kita buat. Macam kita sebelum kita buat something kita fikir logik tu. Sebab apa parent tak pergi mula-mula. Kita faham oh okey patut parent tak pergi. Ternyata anak-anak Haji Roslan dan Hajah Azizah lulus ujian. Walaupun ibu ayah jauh di mata, harapan dan tunjuk ajar mereka tetap dipelihara anak-anak. Lebih dari itu, Haji Roslan dan Hajah Azizah lega kerana ia menunjukkan keimanan anak-anak mereka tetap kental kepada Allah yang Maha melihat dan amat mengetahui. Namun semua ini tidak datang dengan mudah. Anak-anak Haji Roslan dididik berdikari sejak kecil lagi. Cabaran nak membesarkan anak kat New Zealand ni, saya takutlah sebab susah kan, macam-macam pengaruh luar semua. So saya pernah tanya Kak Zah, macam mana Kak Zah didik anak-anak Kak Zah bagi jadi elok macam ni kan? Boleh, bagi saya boleh kekal dengan budaya Melayu, nak menutup aurat, benda-benda tu memang susah nak didik anak-anak kat sini. Takkan Melayu hilang di dunia. Kata-kata semangat Laksmana Hang Tuah ini menjadi sumber inspirasi kepada Haji Roslan dan Hajah Azizah. Kata-kata azimat ini sangat mempengaruhi jiwa Haji Roslan dan Hajah Azizah di perantauan, hinggakan ia diabadikan pada nombor pendaftaran salah sebuah kereta mereka. Macam kami rasa bangga, seronok. Orang baca tengok, Melayu. Apa nak segan yang Melayu? Apa nak segan kita Melayu? Kami bangga kami Melayu. Bangga orang Malaysia, kita orang Melayu. Sampai bila-bila pun kami ni orang tetap orang Melayu. Tak payah. Orang kata macam mana di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak kan. Tapi kami masih rasa sesuai jiwa kami Melayu. Taklah rasa macam kita pergi jadi Kiwi, kita bangga pula. Tak ada. Pergi aku dah jadi orang putih. Dia orang putih Kiwi. Tak. Kami rasa kami Melayu. Kami bangga kami Melayu. Kini setelah 17 tahun merantau di bumi Kiwi, kehidupan Haji Roslan dan keluarga kian stabil. Dia mampu memiliki rumah banglo sendiri dan berkereta mewah. Begitu juga dengan anak-anaknya yang turut berjaya dalam akademik. Daniel Aiman dan Dini Amalina masing-masing adalah graduan dari Universiti Waikato dan sudah pun bekerja. Sementara Damia Amalia pula masih menuntut di universiti yang sama. Kita kena ingat daripada kita punya asal usul. Jangan kita terbawa-bawa. Walaupun kita duduk negara bukan Islam, jangan kita terikut sangat dia orang punya cara kan. Jadi kalau bab nak bahagi masa keluarga dengan pekerjaan ni, sebab saya daripada anak saya kecil-kecil, daripada kecil lagi, walaupun saya duduk sini, dia orang kecil lagi, tetap dibesarkan cara buat di Malaysia. Cukup time mayang kita semayang, time mengaji, kita ajar dia semua. Jangan kita lepaskan, jangan abaikan benda tu. Memang kalau orang tak suka pun, orang sini memang tak sukalah sebab saya akan bagi curfew. Haji Roslan dan Hajah Azizah telah membuktikan bukan sahaja Melayu tidak akan hilang di dunia, bahkan tanpa mengabai jati diri bangsa,
anak Melayu masih mampu berjaya dan mencipta kehidupan selesa di perantauan.